Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat kembali ke saluran Gerak Emansipasi bersama saya, Nadine Nasir. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan yang telah menonton video-video saya sebelum ini dan melanggan ke saluran Gerak Emansipasi. Sekiranya anda merasakan kandungan video-video saya boleh memberi manfaat kepada OKU, ahli-ahli keluarga mereka dan juga rakan-rakan seperjuangan yang berminat dalam gerak advokasi perangkuman OKU di Malaysia, anda boleh kongsikan saluran saya ini dengan mereka. Baru-baru ini, salah seorang rakan saya, Hasbi, yang merupakan orang kuat Siuman. Siuman ini merupakan satu organisasi perkumpulan sosial yang menggunakan platform sosial mewakili dan juga memperjuangkan isu-isu OKU kesihatan mental di Malaysia. Jadi baru-baru ni, saudara Hasbi ditemu bual oleh BFM berkaitan dengan isu kesihatan mental dan melihat sejauh manakah manifesto-manifesto gabungan parti-parti politik yang bertanding dalam PRU ke-15 ini memandang serius isu-isu kesihatan mental di Malaysia. Jadi dalam kesempatan ini saya nak shout out kepada Hasbi. Terima kasih Hasbi kerana berkongsikan pautan kepada rakaman temu bual tersebut dan memberi inspirasi kepada saya membuat video komentar ini. Jadi ada 3 perkara penting ataupun 3 mesej penting yang disebut oleh Hasbi dalam tersebut. Yang pertama, walaupun dalam manifesto gabungan parti politik dalam PRU 15 ada menyebut tentang tawaran-tawaran mereka ataupun rancangan mereka untuk menangani isu-isu berkait kesihatan mental di Malaysia. Tetapi sebagai contoh, kita boleh lihat dalam manifesto Barisan Nasional ingin memperbanyakkan hospital-hospital pakar untuk disiplin kesihatan mental. Dalam manifesto PH ada menyebut tentang memperluaskan liputan perlindungan di bawah MySalam untuk dimasukkan rawatan dan juga sokongan untuk kesihatan mental dan juga sistem perlindungan insurans yang mencakupi perawatan dan sokongan kesihatan mental. Tetapi itu tidak mencukupi. Walaupun ia betul, tawaran-tawaran itu kedengarannya baik, bunyinya baik, tetapi dia tidak mencukupi. Kerana apa? Dia langsung tidak melihat dan menawarkan langkah-langkah substantif, langkah-langkah transformatif untuk menyelesaikan ekosistem penjagaan kesihatan mental yang bersifat sistemik dan struktural. Sebab itu seperti jumlah ahli psikiatri, ahli psikologi, klinikal dan kaunselor bertauliah, itu adalah isu asas. Isu akses rakyat Malaysia, sama ada mereka yang OKU, khususnya OKU kesihatan mental ataupun OKU kategori OKU yang lain, mahupun mereka yang bukan OKU, akses mereka kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan mental itu pun isu asas. Tetapi kita tak boleh melihat isu-isu itu sahaja. Kerana isu ini adalah isu yang sistemik, isu yang melibatkan perkara-perkara struktural. Jadi dia perlu ada satu penelitian dan juga pelaburan terhadap ekosistem secara keseluruhan. Ini juga berkait juga dengan mesej kedua yang kita boleh lihat ataupun yang kita boleh gembling daripada temu bual BFM tersebut, iaitu kita cenderung untuk melihat isu kesihatan mental ini hanya dalam kacamata, menerusi kacamata perubatan semata-mata. Tetapi sebenarnya isu kesihatan mental bukan sahaja isu perubatan, tetapi juga melibatkan isu ekonomi dan juga isu sosial. Saya sendiri berpegang kuat dan menerima the social environmental model of mental health, yang mana kesihatan mental itu timbul bukan disebabkan faktor-faktor biomedical atau biokognitif, tetapi kesihatan mental itu timbul disebabkan oleh masalah-masalah yang wujud dalam sistem dan juga institusi sosial, sistem dan institusi ekonomi, sistem dan institusi kekeluargaan dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh lihat isu kesihatan mental tu semata-mata isu psikologi ataupun isu perubatan, kerana dia melibatkan isu sosial, isu ekonomi dan isu budaya. Jadi isu ni kompleks. Dia berkait dengan mesej yang pertama tadi. Kalau kita nak selesaikan, kita kena lihat pada sistem dan struktur ekosistem itu secara keseluruhan. Kita tak boleh hanya cerita pasal infrastruktur fizikal kesihatan mental sahaja. Kita tak cerita pasal hak, kebajikan dan autonomi klien perkhidmatan kesihatan mental. Kita tak cerita pasal bagaimana kita nak komuniti, sebahagian daripada komuniti tanpa perlu duduk ataupun dimasukkan dalam institusi-institusi yang dipisahkan daripada masyarakat keseluruhan. Jadi itu yang kedua. Mesej yang ketiga yang kita boleh ambil daripada temu bual tersebut adalah perlunya lebih banyak aktivis-aktivis yang ada pengalaman hidup dengan kesihatan mental, isu-isu kesihatan mental, diberikan peluang dan ruang kepada mereka untuk mereka bersama-sama dalam proses pembangunan dasar, sistem, perkhidmatan dan juga perkara-perkara lain yang berkait dengan isu-isu kesihatan mental di Malaysia.
selama ini lebih cenderung untuk mendapatkan input daripada golongan pakar, tapi tidak langsung mengenepikan kebijaksanaan tempatan, local wisdom yang dimiliki oleh aktivis-aktivis yang ada pengalaman hidup ini. Jadi ini sebenarnya adalah satu ciri, ini sebenarnya memperlihatkan salah satu simptom yang membawa kepada isu besar apabila kita bercerita tentang pembuatan dasar di Malaysia. Kita lebih cenderung untuk mendengar golongan pakar yang bukan OKU dan selalunya mengenepikan sudut pandang pengalaman hidup mereka yang secara langsung mengalami ataupun berhadapan dengan masalah-masalah ataupun kesengsaraan-kesengsaraan tertentu. Jadi, dalam isu kesihatan mental ini, saya percaya ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan. Sekurang-kurangnya ada 3 dimensi yang perlu kita ambil perhatian dan kita perlu lakukan tindakan-tindakan progresif dan proaktif, iaitu dimensi perundangan, dimensi sosial dan juga dimensi takbir. Seperti mana yang dinyatakan oleh saudara Hasbi, memang betul. Sebenarnya kerajaan perlu semak semula semua peruntukan-peruntukan yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga akta-akta sedia ada. Semak semula semua perundangan ini untuk cari peruntukan-peruntukan yang secara jelas mendiskriminasi mereka yang quote-unquote tidak sempurna akal, unsound mind, sama ada dalam aspek pilihan raya, dalam aspek pertubuhan dan macam-macam lagi. Jadi mereka kena review dan pinda. Dan bukan setakat pinda, mungkin ada banyak yang perlu dimasukkan. Sebab penggunaan unsound mind sebagai peruntukan perundangan itu adalah falsafah yang lapuk dan pemahaman yang terlalu sempit terhadap isu kesihatan mental yang sebenarnya kompleks. Itu yang pertama dari segi dimensi perundangan. Yang kedua, dalam dimensi perundangan, perlu juga disemak kembali akta kesihatan mental itu sendiri. Dan yang ketiga, ini terlepas pandang. Kita perlu mansuhkan Akta Orang Papa 1977 ataupun Akta 183. Secara sejarahnya, Akta Orang Papa 1977 ini menggantikan Akta Gelandangan 1965. Kalau perasan dalam tahun ni, baru-baru ni, Februari tahun ni, ada ura-ura nak pindah ataupun nak ganti Akta Orang Papa ni. Tetapi bila kita buat pembacaan kepada laporan akhbar berkaitan dengan idea itu, dan mereka masih melihat lagi isu-isu pengemis gelandangan ini sebagai isu jenayah dan juga isu masalah sosial. Mereka tak lihat yang faktor-faktor sosioekonomi yang sebenarnya menyebabkan orang itu mengemis atau orang itu menjadi gelandangan. Kenapa saya cakap kita kena masukkan Akta Orang Papa? Sebab mereka yang memiliki ataupun berhadapan dengan isu-isu ataupun keadaan-keadaan kesihatan mental yang tertentu, mereka mempunyai risiko yang tinggi untuk terjerumus dalam kancah kegelandangan, dalam kancah kemiskinan. Kita mungkin dalam kalangan rakan-rakan pernah dengar mereka yang kata kurang siuman itu, berlegar-legar di ruang awam, mengganggu gugat ketenteraman awam, tapi menggunakan Akta Orang Papa 1977 mereka ditangkap kemudiannya. Jadi ini bahaya. Sepatutnya akta kan kemudian digantikan dengan akta baru yang saya namakan sebagai Akta Sifar Kemiskinan, di mana Akta Sifar Kemiskinan itu antara peruntukan-peruntukannya adalah termasuklah mewujudkan lebih banyak rumah-rumah milik awam, yang mana rumah-rumah milik awam ini menggunakan kaedah sewa untuk milik, rent to own, RTO, pada kadar sewa yang rendah dan diberikan kepada semua rakyat Malaysia yang memerlukan perumahan. Tidak kira ras, agama dan juga kategori OKU, kekurang upayaan mereka. Dan selain itu juga menerusi Akta Sifar Kemiskinan ini, kita boleh masukkan peruntukan untuk transformasikan rumah-rumah pelindungan yang telah diwujudkan di bawah Akta Orang Papa 1977 itu diubah menjadi pusat kehidupan masyarakat yang menjadi tempat untuk mereka yang memerlukan kediaman ini tadi sebagai tempat untuk mereka belajar, bekerja dan juga membina keluarga dan membina komuniti akhirnya. Itu idea saya antara apa yang kita kena masukkan Akta Orang Papa, gantikan dengan Akta Sifar Kemiskinan dan beberapa peruntukan yang kena ada di dalam akta itu. Sebenarnya cadangan berkaitan dengan pemansuhan Akta Orang Papa 1977 ini ada kaitannya dengan dimensi sosial. Kalau kita ingin memastikan kita nak memainkan kesihatan mental di Malaysia, salah satunya adalah isu perumahan. Jadi kita boleh mengambil iktibar dan model penyelesaian yang digunakan di Amerika Syarikat. Aktivis-aktivis yang memperjuangkan isu gelandangan di Amerika Syarikat, mereka menggunakan ataupun mereka memperkenalkan housing first strategy.
yang mana semua orang itu keperluan untuk mendapatkan rumah itu diutamakan. Semua orang kena dapat rumah dulu. Bila dia dapat rumah, dia ada perlindungan, dia ada kediaman, kemudiannya akan memberi kesan langsung dan tak langsung kepada kebolehan mereka untuk mencari kerja, belajar, untuk mencuburi bidang-bidang tertentu supaya untuk mendapatkan pendapatan, bergiat aktif dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi saya rasa idea yang sama juga kita boleh guna pakai dan manfaatkan di Malaysia. Kita sesuaikan untuk konteks Malaysia. Sebab seperti yang saya katakan sebentar tadi, isu kesihatan mental ini berkait juga dengan isu sosial. Spesifiknya berkait tentang isu perlindungan sosial. Masa ini sehinggalah ke hari ini sangat lemah, terutamanya untuk mereka-mereka yang berisiko tinggi untuk terjerumus dalam kancah kemiskinan seperti golongan OKU dan sebagainya. Yang terakhir adalah dimensi tadbir urus. So, bila cerita pasal tadbir urus ni, saya melihat kepada isu seperti dasar dan juga pendanaan. Perlu semak semula dasar kesihatan mental yang ada. Dan pendanaan tu mestilah pendanaan yang bersifat proaktif dan inklusif. Pendanaan yang meliputi latihan ahli-ahli psikiatri, ahli-ahli psikologi klinikal dan kaunselor yang baharu untuk memenuhi keperluan. Pendanaan yang meliputi pembinaan lebih banyak infrastruktur kesihatan mental. Pendanaan yang meliputi pembinaan sistem-sistem, termasuklah sistem dalam talian yang memudahkan akses dan meningkatkan equity rakyat Malaysia, khususnya kumpulan OKU kesihatan mental untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental yang mereka perlukan. Liputi program-program kesihatan mental yang bersifat komuniti, berasaskan community-based mental health protection. Dan bila saya kata community-based, bukan beban dan autonomi itu diserahkan 100% kepada sektor swasta dan NGO pada badan bukan kerajaan. Sebaliknya, kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia perlu menjadi tunjang utama kepada ekosistem penjagaan kesihatan mental dan juga penjagaan kesihatan secara keseluruhan. Mereka kena jadi tunjang utama. Sekiranya anda ingin mendengar sendiri rakaman temu bual BFM tersebut, saya akan sertakan pautan terangan dan saya juga akan sertakan pautan ke artikel yang telah saya dan akan saya tulis berkaitan dengan isu Akta Orang Papa ni. Artikel itu dalam bahasa Inggeris berjudul Vagrants, Entrepreneurs or Desperate People, Legal and Media Discourse on Blind Tissue Sellers. Jadi dia sebenarnya menceritakan tentang isu pengemis, dan dalam artikel tersebut rakan-rakan boleh lihat kritikan saya terhadap akta itu dan juga bagaimana media mempamerkan isu pengemis ataupun isu dalam konteks artikel tu isu